Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sungai Batu terletak di tapak arkeologi Sungai Batu, Jalan Pintasan Semeling, Merbuk, Kuala Muda, Kedah. Sungai ini penting kerana adanya tapak arkeologi pelabuhan kuno yang dipercayai di Sungai Batu dan dicatatkan sebagai tamadun tertua di Asia Tenggara. Sungai Batu berfungsi sebagai kawasan peleburan besi, pelabuhan kapal dagangan dan juga pentadbiran pelabuhan kuno. Telah dijumpai juga 4 hingga 7 buah kapal dagang dengan anggaran sepanjang 100 kaki setiap kapal yang berusia kira-kira 2,500 tahun yang masih tertanam dan karam di dasar tasik di tengah hutan kelapa sawit. Sungai Batu terkenal sebagai tempat peleburan bijih besi. Melebur bijih-bijih besi sehingga menjadi besi yang berkualiti tinggi sebelum ditempa dan dieksport ke timur dan barat seluruh dunia. Besi ini dinamakan kalai, secara umum berwarna hitam dan sering digunakan untuk pembuatan senjata kerana grade kualitinya yang tinggi. Perdagangan ini telah wujud di Sungai Batu pada abad 2 Masihi. Satu kajian mendapati tapak arkeologi yang terletak di Sungai Batu merupakan batu-batuan yang telah ditinggalkan semenjak tahun 110 Masihi. Satu lagi batuan yang lama dipercayai sekitar 2,500 tahun dahulu setanding tamadun Indus di Pakistan. Manakala Borobudur dan Angkor Wat pula dibina pada abad ke-7 dan ke-12. Tapak ini menjadi tapak arkeologi paling tua di Asia Tenggara. Di dalam rekod-rekod luar, nama kawasan tamadun awal Sungai Batu dikenali melalui dialek penulis rekod. Antara nama lain bagi kawasan tamadun awal Sungai Batu adalah Kalah, Kataha atau Kataram dan Kuedah. Di dalam catatan Al-Kindi pada abad ke-9 juga pernah menyebutkan bahawa kualiti pedang yang terbaik diperbuat dari besi Yaman, Kalai atau Kalah dan Hindi. Berdasarkan satu jurnal pengkajian oleh Profesor Datuk Dr. Mokhtar menyatakan bahawa bagi mencapai takat lebur 1200 darjah Celsius bagi bijih besi, masyarakat di Kedah Tua membangunkan teknik membina relau dan sejenis blower khas dikenali sebagai tuya. Tuya adalah seakan-akan corong yang dilekatkan di relau bagi memastikan aliran udara masuk dengan secukupnya sehingga proses pembakaran bijih-bijih besi sampai 1600 darjah Celsius. Bijih besi seperti hematit dan magnetit terdapat secara meluas di sekitar formasi geografi Puncak Jerai yang memudahkan teknologi peleburan besi menjadi sebahagian daripada budaya kuno Kedah. Seperti yang dibuktikan dalam catatan sejarah, jongkong besi telah dihasilkan di Kedah untuk dieksport sejak zaman dahulu. Dikatakan jongkong besi Kedah digunakan secara meluas di seluruh dunia purba untuk membuat senjata dan kereta kuda. Kedudukan Kedah sebagai pengeluar besi
telah menyebabkan mereka perlu membina dermaga serta mempunyai sistem pentadbiran untuk mengangkut komoditi dan mengawal selia perdagangan. Selain daripada dermaga dan bangunan pentadbiran, sebuah monumen keagamaan juga ditemui di kompleks arkeologi yang meluas. Dan semua struktur ini hampir keseluruhannya diperbuat daripada batu bata. Penemuan di Sungai Batu telah menunjukkan bahawa kemunculan awal Kedah Tua sebagai entrepot adalah disebabkan oleh kehadiran industri besi. Dan ini telah membawa kepada kemakmuran kompleks Sungai Batu sejak 2,800 tahun yang lalu. Sejak 410 Masihi, penempatan Kedah Tua mula berkembang ke kawasan lain seperti Pengkalan Bujang, Kampung Sungai Mas, Simpor Tambang dan Kampung Sireh apabila paras air laut mula surut. Pada 1136 Masihi, masyarakat di Kedah dipercayai telah pun diislamkan di bawah Raja Islam pertama mereka, Sultan Muzaffar Shah I. Pada 2007, Jabatan Warisan Negara meminta Universiti Sains Malaysia meneruskan penyelidikan mengenai Kedah Tua yang kemudian membawa kepada penemuan kompleks Sungai Batu. Penggalian di kompleks Sungai Batu bermula pada 2009 yang mendedahkan maklumat penting yang tidak diketahui sejak penyelidikan pertama kali bermula pada 1840-an. Daripada 97 tapak yang ditemui di Sungai Batu, 52 tapak telah digali yang mendedahkan monumen keagamaan, jeti dan pelabuhan, bangunan pentadbiran untuk pelabuhan dan tapak peleburan besi. Data terkini, Sungai Batu telah membuktikan bahawa kawasan itu wujud pada abad ke-6 sebelum Masihi dan ia terus diduduki sehingga abad ke-17. Kajian terkini menunjukkan Kedah Tua menduduki kawasan sekurang-kurangnya 1,000 km. Penyelidikan arkeologi yang telah dijalankan di Kompleks Sungai Batu sejak 2009 telah mencungkil beberapa tapak peleburan besi termasuk bijih besi, peralatan peleburan dan produk akhir dan sampingan. Bahan mentah yang terdapat di Kompleks Sungai Batu kebanyakannya adalah hematit dan magnetit. Pemetaan geologi kawasan menunjukkan bijih besi mudah didapati dalam radius 10 km di sekitar tapak, terutama di sekitar kawasan Timur Laut. Untuk menghasilkan produk besi, bijih besi tidak boleh dibentuk terus kerana ia mudah pecah. Oleh itu, bijih perlu dicairkan dan dicampur dengan pasir dan kapur untuk menguatkan bahan. Takat lebur untuk besi adalah sekitar 1200 darjah Celsius. Majoriti relau yang terdapat di Sungai Batu rosak dengan hanya tinggalan pangkal relau ditemui. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahawa untuk mendapatkan semula produk siap, relau terpaksa dipecahkan. Di Jeniang, bagaimanapun, yang terletak 40 km dari Sungai Batu, beberapa relau yang lengkap dan utuh yang dibuat daripada tanah liat ditemui berukuran sekitar 1 meter. Eksperimen arkeologi yang telah dijalankan menunjukkan bahawa membina relau setinggi 1 meter mengambil masa sekitar 4 hari sebelum ia sedia untuk digunakan. Selain itu, setiap relau saiz ini memerlukan sekurang-kurangnya 5 tuyar.
Percubaan dimulakan dengan menambah bahan api terdiri daripada kayu atau arang, pasir dan kapur ke lapisan pertama yang kemudiannya dibakar. Lapisan kedua terdiri daripada biji besi sebanyak 10 kilo yang dipecah menjadi kepingan kecil dan dibakar untuk mempercepatkan proses peleburan. Relau sebesar ini boleh memuatkan sekurang-kurangnya 3 lapisan biji besi. Ini bermakna bahawa pada suatu masa 30 kilo biji besi boleh dileburkan. Eksperimen ini menunjukkan bahawa besi cair akan mula mengalir keluar selepas 8 hingga 12 jam pembakaran berterusan pada suhu 1200 darjah Celsius. Eksperimen tersebut mencadangkan bahawa di setiap tapak peleburan besi, penemuan seperti arang, abu dan sisa besi perlu ditemui. Arang dan abu ditemui dalam jumlah yang banyak di hampir setiap tapak penggalian sungai batu. Bahan-bahan inilah yang digunakan sebagai sampel untuk proses pentarihan radiokarbon untuk menentukan tarikh tapak. Proses pentarihan ini mencadangkan bahawa aktiviti peleburan besi di Sungai Batu bermula pada 788 sebelum Masihi, yang merupakan tarikh yang tertua di rantau ini. Hasil akhir proses peleburan besi adalah terdiri daripada besi cair, sama ada mengalir keluar dari relau atau kekal di dalam. Untuk menghasilkan jonggong besi dengan bentuk dan saiz yang tetap, sama ada dibiarkan mengalir keluar atau dicedok ke dalam acuan. Walau bagaimanapun, tiada acuan sedemikian masih belum ditemui di Sungai Batu. Antara penemuan yang paling biasa di Sungai Batu adalah sanggar besi atau tahi besi dengan pelbagai saiz yang kebanyakannya sebesar segenggam tangan lelaki dewasa. Sanggar besi atau tahi besi ialah bahan sampingan yang terhasil daripada proses peleburan melalui pembakaran yang memisahkan logam daripada bijihnya, lalu meninggalkan sisa kotoran yang tersingkir. Logam tulen yang diperolehi digunakan untuk proses pertukangan seterusnya untuk menghasilkan pelbagai barangan seperti senjata tajam, senjata lutupan, kenderaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, penyelidikan arkeologi di Sungai Batu masih belum mendedahkan produk besi siap seperti pedang. Ini menunjukkan bahawa peranan Kedah Tua hanyalah menghasilkan jongkong besi untuk dieksport ke tempat lain. Ini menimbulkan persoalan tentang ke mana jongkong itu dihantar. Memandangkan rekod bertulis tentang perkara ini masih agak terhad, ini meninggalkan banyak ruang untuk penyelidikan masa depan. Kajian saintifik menunjukkan bahawa setiap biji besi yang dihasilkan di mana-mana lokaliti di dunia mempunyai bahan surih, iaitu satu unsur biologi yang boleh menentukan asal-usul sesuatu bahan. Dalam senario ini, kemungkinan di mana objek besi purba yang ditemui dengan unsur surih yang sama seperti di Sungai Batu, ini menunjukkan bahawa besi mentah itu dibawa dari Kedah. Penyelidikan mengenai pengeluaran besi di Sungai Batu masih diteruskan dan lebih banyak data diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai subjek tersebut. Data semasa telah membuktikan bahawa masyarakat purba Sungai Batu entah bagaimana boleh menguasai pyroteknologi, iaitu teknologi api, sehingga ke tahap mempunyai industri besi sepenuhnya. Teknologi sebegini telah mentakrifkan watak tamadun Kedah Tua sebagai masyarakat yang mempunyai substruktur ekonomi berasaskan pengeluaran besi.
Sebenarnya tidak banyak yang boleh saya dan Tuan Ita rungkai berkenaan tapak arkeologi Sungai Batu ini kerana ianya bukan berkaitan dengan makam. Namun, doa mohon petunjuk dari Allah adalah kunci utama usaha kami untuk merungkai kawasan ini demi memenuhi permintaan peminat-peminat sejarah dalam program eksplorasi EMM ini. Semasa kami sampai ke tapak arkeologi Sungai Batu ini, hujan turun dengan lebatnya. Walhal sebelum kami tiba, cuaca agak baik. Entah kenapa, kami tidak tahu. Agak sukar kepada kami untuk meninjau ke kawasan yang lain pada waktu hujan yang lebat. Mungkin pada peringkat permulaan ini, hanya sedikit sahaja yang kami diizinkan Allah untuk merungkaikan, memandangkan penemuan arkeologi Sungai Batu ini masih boleh dianggap baru. Kami hanya dapat melawat 2 tapak sahaja, iaitu tapak pertama berkaitan dengan tapak peleburan besi yang bertanda kod SB1G. Dan tapak kedua adalah kawasan monumen keagamaan yang bertanda kod SB1 kurungan B, C, D, E, F, Z, Z. Pada tapak peleburan besi kod SB1G, memang benar ia adalah tapak tersebut kerana terdapat banyak tuye yang diperbuat daripada tanah liat yang masih dapat dilihat dengan jelas. Terdapat beberapa kesan jelaga hitam pada tapak arkeologi yang dipercayai tapak relau untuk proses pembakaran bijih besi. Pada bukti, arkeologi ini telah mengesahkan perkara tersebut. Pada kawasan monumen keagamaan atau tapak ritual kod SB1 kurungan B, C, D, E, F, Z, Z pula, dari maklumat sumber batin mendapati bahawa tapak ini sebenarnya tapak ritual keagamaan Hindu bagi proses pembakaran mayat, terutama untuk golongan hamba yang bekerja di Sungai Batu dari India yang beragama Hindu. Industri peleburan bijih besi di Sungai Batu ketika itu diusahakan secara berkumpulan. Setiap petak kawasan peleburan bijih besi diketuai oleh seorang pengusaha. Umpama seperti petak sawah. Setiap petak ada seorang pengusaha yang menjadi ketua dan ada pekerjanya sendiri. Begitu jugalah di tapak peleburan bijih besi ini. Pembahagian kawasan diberikan secara berpetak-petak. Hasil jongkong besi dikumpul dalam satu tempat dan pendapatan diberikan berdasarkan jumlah pengeluaran yang dihasilkan pengusaha. Ini telah mewujudkan satu sistem berkelompok dan melantik seorang syah bandar untuk mengawal selia hasil pengeluaran, proses ekspor dan keluar masuk kapal di pelabuhan. Majoriti pengusaha adalah dari orang tempatan berbangsa Melayu. Selain itu, ada juga beberapa sahaja pengusaha dari luar seperti bangsa Cina dan mereka ada pekerja sendiri yang terdiri daripada pekerja tempatan berbangsa Melayu yang diberikan upah dan golongan hamba dari India. Pada zaman industri bijih besi di kawasan Sungai Batu ini, Kedah belum ada kerajaan yang memerintah.
Ketika itu kawasan ini dijaga oleh seorang ketua yang mendapat kepercayaan masyarakat tempatan. Industri biji besi di Sungai Batu ini berakhir apabila tempoh hasil bumi tersebut sudah tamat, atau dengan kata lain, hasil bumi biji besi sudah berkurangan. Ini bermakna ketika kerajaan Kedah tertubuh semasa Merung Mahawangsa diangkat menjadi sultan, industri biji besi di Sungai Batu telah lama berakhir. Selepas industri biji besi di Sungai Batu berakhir, semua pengusaha tempatan yang terlibat telah beralih perusahaan mereka kepada industri penanaman padi secara komersial. Ada kemungkinan sistem petak yang digunakan pakai semasa industri biji besi itu telah digunakan untuk industri penanaman padi pula. Di sini kita boleh nampak bahawa bangsa Melayu dari dulu lagi telah mengamalkan sistem muafakat, berkelompok dan hasil dikongsi bersama. Dengan kata lain, muafakat itu membawa berkat. Ini jelas menggambarkan keunikan tamadun Kedah tua kerana ia berkaitan dengan tamadun dunia yang lain seperti Mesir, Parsi, Greece, Rom dan Amerika Selatan serta di Indochina dan Jawa. Sungai Batu mendedahkan bukti tamadun berasaskan ekonomi berpunca daripada industri besi yang terlibat dalam aktiviti dari perlombongan hinggalah perdagangan. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.